Saya Junaida binti Osman akan menerangkan tentang tata cara penggunaan pemadam api. Okey, sekarang definisi bagi alat pemadam api ialah silinder atau tabung yang mengandungi medium pemadam kebakaran yang digunakan untuk mengawal dan memadamkan kebakaran di peringkat awal secara manual dan boleh dikendalikan secara bersendirian. Alat pemadam api. Alat pemadam api adalah salah satu daripada pepasangan keselamatan kebakaran bangunan yang termaktub dalam Peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Setiap alat pemadam api untuk kegunaan bukan domestik seperti di kilang dan pejabat wajib didaftarkan kepada Jabatan Bomba melalui kontraktor yang berdaftar. Ketiga adalah sijil perekonan bahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba bagi alat pemadam api. Pendaftaran hendaklah disimpan dengan baik dan perlu diperbarui setiap tahun. Seterusnya adalah pelekat ataupun barkod yang dibekalkan oleh Jabatan Bomba bagi setiap alat pemadam api berdaftar hendaklah ditampal pada silinder pemadam api. Jenis-jenis alat pemadam api dikategorikan berdasarkan medium pemadam api. Jenis alat pemadam api yang biasa digunakan adalah seperti yang saya akan terangkan sebentar lagi. Berikut adalah jenis-jenis alat pemadam api. Yang pertama adalah water ataupun air, dilabel dengan warna merah, diisi dengan air bersih dan dicampurkan dengan sodium nitrat untuk mengelakkan air menjadi beku dan silinder menjadi berkarat. Jarak pancutan hendaklah 4 meter. Jangka masa penggunaan adalah 1.5 minit ke atas. Jangka hayat pemadam api air adalah 10 tahun. Kebaikan daripada pemadam api air ataupun water tidak berbahaya dan mudah digunakan dan bertindak dengan segera. Keburukan dia adalah hanya boleh digunakan sekali sahaja. Seterusnya ataupun yang kedua adalah buih ataupun foam. Dilabel dengan warna krim. Kandungannya ialah 9 liter air dan 0.5% AFFF aqueous film forming foam. Jarak pancutan hendaklah 6 meter. Jangka masa penggunaan 1.0 minit. Jangka hayat alat pemadam api buih adalah 10 tahun. Kebaikannya adalah tidak berbahaya dan mudah digunakan. Penutup permukaan kebakaran. Keburukan alat pemadam api buih adalah boleh menjadi beku jika diletakkan di tempat yang sejuk. Tidak boleh disimpan di tempat yang berhawa panas. Hanya boleh digunakan sekali sahaja. Yang ketiga adalah alat pemadam api debu kering ataupun dry powder. Dilabel dengan warna biru. Kandungan bahan kimia yang terdapat dalam debu kering adalah sodium bikarbonat 97.0%, magnesium stearate 1.5%, magnesium karbonat 1.0% dan trikalsium fosfat 0.5%. Jarak pancutan hendaklah 4 sehingga 6 meter. Jangka masa penggunaan 1.5 mengikut saiz. Jangka hayat 12 tahun. Kebaikannya adalah boleh memadam semua kelas api. Keburukan hanya sekali guna sahaja, berdebu dan kelihatan kotor. Terakhir adalah alat pemadam api karbon dioksida. Dilabelkan warna hitam. Kandungannya ialah cecair karbon dioksida. Jarak pancutan 2 meter. Jangka masa penggunaan 0.5 minit. Jangka hayat 10 tahun. Kebaikannya pula adalah
gas bersih, tidak berbahaya, tidak meninggalkan kesan, boleh memadamkan api di tempat tersorok, cepat bertindak pada suhu biasa. Keburukan dia adalah kandungan gas tidak boleh dilihat, tidak sesuai memadam kebakaran di tempat yang terbuka. Berikut adalah jenis-jenis alat pemadam api yang telah saya terangkan. Seterusnya, saya akan terangkan kelas-kelas bagi kebakaran. Kelas type kebakaran ada 5. Kelas A. Kebakaran terjadi akibat daripada kayu, kertas dan kain. Kelas B pula terjadi akibat daripada minyak, cat ataupun cairan yang mudah terbakar. Kelas C, material yang beraliran elektrik seperti coal-lasting. Kelas D pula, kebakaran pada logam tertentu seperti zinc, magnesium dan titanium. Untuk yang terakhir, kelas K, kebakaran type untuk dapur yang terjadi akibat komponen yang ada di dapur seperti minyak goreng yang terlalu panas dan sebagainya. Seterusnya, saya akan terangkan tentang simbol dan warna pada setiap alat pemadam yang seperti ada dalam gambar. Kelas A, segitiga berwarna hijau yang di tengahnya ada huruf A dengan teks tambahan ordinary combustible atau dengan simbol atau tanda serupa gambar namun tetap dengan warna yang sama iaitu hijau. Untuk kelas B, bujur sangkar berwarna merah yang di tengahnya diberi huruf B dengan teks tambahan flammable liquids. Untuk kelas C, lingkaran biru dengan tengahnya diberi huruf C dengan teks electrical equipment. Untuk kelas D pula, bintang kuning dengan tengah huruf D dengan tambahan combustible metal. Dan yang terakhir kelas K. Untuk kelas ini belum terdapat simbol yang universal dan sah digunakan, namun ada alat pemadam yang memberi simbol dengan bentuk gambar seperti yang ada di dalam slide saya. Okey. Seterusnya, berikut ni adalah kelas-kelas api ataupun kebakaran. Kelas kebakaran dibahagi kepada 5 berdasarkan kepada bahan yang terbakar. Alat pemadam api perlu disediakan berdasarkan potensi punca-punca kelas kebakaran yang dikenal pasti di suatu bangunan atau kawasan. Kelas kebakaran dan jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan adalah seperti jadual yang telah saya bagi. Okey, untuk yang pertama adalah kelas A. Kelas A, kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam dan mengandungi unsur-unsur karbon seperti kayu, kertas, kain, sampah dan sebagainya. Jenis alat pemadam api bagi kelas kebakaran adalah air ataupun buih dan debu kering. Bagi kelas B pula, kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar jenis cecair seperti petrol, diesel, tar, varnish, cat dan sebagainya. Jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan adalah buih, debu kering dan karbon dioksida. Bagi kelas C, kebakaran yang melibatkan bahan api jenis gas atau wap seperti hidrogen, metan, propan, oxyacetylene, gas LPG, dapur dan sebagainya. Jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan bagi kelas C adalah debu kering dan karbon dioksida. Kelas D, kebakaran yang melibatkan bahan api jenis logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Jenis alat pemadam api yang sesuai hanyalah debu kering. Untuk yang kelas E pula, kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Jenis alat pemadam api yang sesuai ada 2, debu kering dan karbon dioksida.
Untuk yang terakhir adalah kelas F, kebakaran yang melibatkan bahan masakan seperti minyak masak atau lemak. Jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan ada dua juga, debu kering dan karbon dioksida. Kedudukan alat pemadam api. Pertama, alat pemadam api perlu ditempatkan pada kedudukan yang selamat, mudah dilihat dan di laluan keluar untuk menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran, pintu keluar, koridor, tangga dan lobi, dan tidak ditempatkan di lokasi yang berpotensi berlakunya kebakaran. Yang kedua, alat pemadam api perlu ditempatkan pada jarak 20 meter dari lokasi berpotensi berlakunya kebakaran dan boleh dicapai dengan mudah. Yang ketiga, alat pemadam api perlu dipastikan sentiasa berada di tempat yang telah ditetapkan. Yang keempat, alat pemadam api dengan jumlah berat kurang atau sama dengan 4 kg perlu dipasang kira-kira 1.5 meter dari aras lantai, manakala alat pemadam api dengan jumlah berat melebihi 4 kg perlu dipasang 1 meter dari aras lantai. Yang kelima adalah kotak penyimpanan khas perlu disediakan sekiranya alat pemadam api ditempatkan pada persekitaran atmosfera yang menghakis atau berpotensi disimbahi dengan cecair menghakis. Terakhir adalah lokasi alat pemadam api perlu dilengkapi dengan papan tanda atau signage yang menunjukkan kedudukan dan juga tata cara penggunaan alat pemadam api. Pengurusan dan penyelenggaraan bagi alat pemadam api ada 4. Yang pertama adalah rekod penyelenggaraan, tarikh penggunaan, tarikh isian semula, tarikh luput dan lain-lain. Perlu dikemaskini dan disimpan dengan baik. Yang kedua adalah alat pemadam api perlu diperiksa supaya berada dalam keadaan baik sekurang-kurangnya sebulan sekali. Yang ketiga adalah alat pemadam api perlu diperiksa oleh kontraktor berdaftar dengan Jabatan Bomba setahun sekali. Dan yang terakhir, alat pemadam api yang telah digunakan perlu diisi semula pada kadar yang segera dan direkodkan. Yang terakhir, saya akan tunjukkan tata cara penggunaan alat pemadam api dan bagaimana kita nak menggunakan alat pemadam api dan cara-cara dia.